Salam sejahtera, anda bersama saya Cynthia Eng dalam Awani 7.45 antara tumpuan malam ini. 3 lagi kluster baru di negara ini. Apa punca kes baru COVID-19 tinggi? Tidak mungkin perintah kawalan pergerakan dilaksana semula. Terdapat 3 lagi kluster baru di negara ini. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, kluster terbabit ialah Bah Lunas dan Bah Ros di Kedah, manakala kluster Jelok di Selangor. Bagi 2 kluster di Kedah, Kementerian Kesihatan mendapati kedua-dua kes indeks mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah. Kluster Bah Lunas Kedah ialah kluster baru yang dikenal pasti di Kulim, Kedah. Kes indeks kluster ini ialah kes ke 11,471 adalah seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 35 tahun yang pulang dari kawasan berisiko negeri Sabah. Kluster baru yang kedua ialah kluster Bah Ros Kedah. Kluster baru ini telah dikenal pasti di Kuala Muda, Kedah. Kes indeks kluster ini iaitu kes ke 11,212 adalah seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 48 tahun yang mempunyai sejarah perjalanan ke negeri Sabah. Kluster yang ketiga ialah kluster Jelok Selangor. Kluster baru ini telah dikenal pasti di Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes indeks kluster ini iaitu kes ke 11,788 adalah seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 27 tahun. Kes dikesan COVID-19 melalui saringan individu bergejala pada 1 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Dan untuk mengetahui perincian COVID-19 pada hari ini, nantikan selepas jam 8 malam nanti. Kerajaan memutuskan untuk menambah jumlah anggota dan aset bagi mempertingkatkan kawalan op benteng di sepanjang pantai timur Sabah. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata keputusan itu dicapai menerusi mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri pada pagi Sabtu. Hari ini mesyuarat melihat bahawa terdapat keperluan untuk kita tambahkan, perkasakan ops benteng di pantai timur Sabah ini melihat kepada kes yang sedang meningkat yang kebanyakannya dulunya awalnya adalah berpunca daripada parti daripada negara jiran kita. Oleh itu sidang khas hari ini bersetuju untuk menambahkan keanggotaan keselamatan, begitu juga aset, iaitu menambahkan aset-aset sama ada daripada Angkatan Tentera Malaysia, daripada pihak PDRM, begitu juga dengan APMM, bagi kita memperkasakan dan menambah ketatkan lagi kawalan di pantai timur Sabah ini melalui ops benteng supaya kita dapat menghalang kemasukan parti khususnya melalui lorong-lorong tikus ini.
Tidak seperti kebiasaannya, suasana di Kolej Kediaman Zabah Universiti Malaya lengang biarpun hari ini merupakan hari pendaftaran kemasukan pelajar baharu. Ia susulan penangguhan pendaftaran secara bersemuka bagi kemasukan pelajar sesi akademik 2020-2021 seperti yang dikeluarkan Kementerian Pengajian Tinggi. Mengikut jadual, pelbagai aktiviti sudah dirancang bagi mengisi Minggu Orientasi Week of Welcome WOW yang akan berlangsung bermula Ahad malam sehingga Jumaat. Namun penangguhan itu memaksa pihak universiti menjalankan semua aktiviti secara dalam talian termasuk sesi pengajaran dan pembelajaran sehingga Disember depan. Mengambil kira sebahagian pelajar yang sudah tiba awal sebelum notis dikeluarkan, pihak universiti memberi pilihan sama ada untuk terus berada di kampus atau pulang ke rumah. Kami faham. Mungkin datang daripada jauh dan sebagainya, kami menerimanya. Pasal tu hari ini kalau kita lihat di kolej-kolej lain pun persiapan untuk menerima parent pelajar berjalan. Kita lihat. Ya, kita lihat di sini ramai daripada pelajar-pelajar kita yang nampak sedikit disappointed lah kerana hari ini adalah satu hari yang sangat seronok. Pelajar-pelajar senior, kami mempunyai pembantu mahasiswa lebih kurang 300 orang telah bersedia. Saya sendiri pengetua, penyelia sebenarnya sangat gembira menerima parent-parent pelajar-pelajar di sini. Jadi kami pun sebenarnya sedih juga. Sedih kerana ini adalah satu rutin tahunan yang sangat istimewa. Yang berada di rumah, tak apa, kita masih lagi tinggal di rumah dan mengikuti program kita secara online. Okay. Yang dah keluar daripada rumah hampir nak sampai UM, tak apalah, kami menerima, masuk. Selepas itu kalau nak register, bawa balik anak, tak apa. Tapi dalam keadaan di mana fikirkan susah, nanti takut nanti nak datang balik dan sebagainya, ada berangan kecil, mungkin boleh lagi masih di kampus. Begitu keadaannya. Tapi yang membuat keputusan takutlah sekarang ni kita duduk di rumah, silakan. Begitu. Dan kami akan mengeluarkan notis-notis lah bila keadaan pulih dan sebagainya. Dr. Abdul Aziz juga memaklumkan ibu bapa dan penjaga tidak perlu risau kerana kebajikan pelajar yang memilih untuk terus tinggal di kampus akan sentiasa dijaga dan dititik beratkan. KPT sebelum ini mengumumkan penangguhan sesi bersemuka atau fizikal kemasukan ke IPT susulan kenaikan kes positif COVID-19. Dalam pada itu, bagi pelajar yang sudah tiba awal, majoritinya memilih untuk terus berada di kampus kerana faktor capaian internet yang lebih baik selain kemudahan lain yang disediakan pihak universiti. Terus je lah mendaftar sebab UM kan dia terima je pelajar yang datang. Jadi parents suruh stay je lah sebab kalau nak balik Sarawak pun perlukan kos yang tinggi. Jadi stay sini. Tadi pagi-pagi sudah bergerak lah. Masa bertolak tu memang dah dapat notis kan? Ya, dah dapat kabar nanti lah. So tetap datang juga nak? Pasti mau datang. Kenapa tu? Kenapa tak buat online je? Kena buat persiapan. Nak persiapan lebih awal lagi gitu kan. Kalau kita nak tangguh-tangguh kan tak lambat juga nanti. Memang daripada awal dah prepare macam-macam. So lepas tu ayah pun dah ambil cuti awal. And then tak expect pun tiba-tiba keluar notis untuk penangguhan. Lepas tu tak apalah, just pergi je lah kan, asalkan kita ikut SOP. Saya prefer untuk stay lah sebab walaupun kelas online tapi saya rasa kat sini suasana lagi kondusif, lagi ada suasana belajar lah. Kalau kat rumah kan dia ada macam ada banyak benda kita nak kena buat. So kalau kat sini kita boleh fokus lah lebih. Lepas tu boleh kenal dengan roommate ke, dengan siapa-siapa lah yang ada kat sini. Pak Cik sendiri macam mana? Lagi prefer nak kat sini? Saya merasa istilahnya puas hati lah kalau dia duduk di sini, kena pelajaran dia boleh melalui orang kan gitu kan. Kalau kat rumah dia nanti macam mana dia? Entah banyak tidur ke? Kita dah sampai KLIA. Dah sampai KLIA. So bila dapat notis tu apa yang first yang Azira buat? Teruskan je lah. Tapi diorang suruh teruskan je lah sebab kan dah sampai KL. Nak balik Sarawak tu macam susah sikit lah. So teruskan je lah. So memang plan nak duduk sini tak balik lah? Setakat ni tak lah.
Ura-ura berkenaan pelaksanaan semula Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD khususnya di Kedah kini menjadi bualan hangat masyarakat setempat. Pelaksanaan perintah itu bukan sahaja memberi kesan langsung kepada aktiviti seharian penduduk, malah kepada kumpulan peniaga-peniaga kecil yang mana akan terjejas teruk dari struktur pendapatan seharian. Tinjauan Wakil Esrawani Kedah di sekitar Alustar dan Kepala Batas mendapati rata-rata peniaga mengakui terpaksa akur jika arahan PKPD seperti di Kota Star dilaksanakan semula jika ianya merupakan jalan penyelesaian terbaik dalam membendung penularan COVID-19. Harapan kita ni ikut semualah, kita di Kedah ni minta ikut SOP lah yang ditetapkan oleh kerajaan lah. Jadi kalau ikut prosedur macam tu, jadi kita berniaga ni, jadi rakyat-rakyat semua ni tak ada masalah lah kan. Jadi COVID tu dia akan hilang lah kan. Bolehlah cari duit apa semua tu. Yalah, macam tu lah kan. Kalau bagi kami insentif lah untuk PKS tu, yang sebelum ni grant tu okey alhamdulillah, JKP tu okey alhamdulillah lah yang kerajaan bagi tu. Cumanya bagi kelonggaran untuk kami berniaga lah. Orang apa, kadang-kadang kita pun tak macam mana, terhad jugalah nak berniaga. Lepas tu masalah ni customer kurang tu je dah. Sementara itu, tambah mereka tak kala kes aktif di Kedah menunjukkan peningkatan mendadak, perasaan risau memang tidak dapat lari memandangkan kebanyakan mereka terdedah kepada ramai pelanggan dalam satu-satu masa. Ya, kalau keadaan macam ni kita risau lah berniaga kan. Terjejah lah kita kan. Lagu tu lah. Kalau buat PKPD semula, apa kesannya? Kesannya kita berniaga terjejah, tak boleh nak berniaga kan. Kita duk cari rezeki kan untuk anak bini kita kan. Kalau ni terjejah lah kita. Waktu sebelum ni pun pendapatan tu kiranya turun naik macam lah. Tambah-tambah macam yang kata seminggu, 2 minggu ni kan. Nanti slow sikit lah. Kalau jalan pun kereta tak ramai. Itu. Minta orang Alustar patuh arahan tu semua tu. Ya, minta patuh arahan dengan yang ketegangan sama lah. Lagi kena denda lah apa lah susah. Anda bersama saya, Cynthia Eng, dalam Awani 7.45, antara tumpuan malam ini. Apa punca kes baru COVID-19 tinggi? Tidak mungkin Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana semula. Dan hanya 1% ahli politik positif COVID-19. Malaysia sekali lagi merekodkan kes tertinggi jangkitan COVID-19 apabila 317 kes baharu dicatatkan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan kesemua kes yang melibatkan jangkitan dalam negara itu kebanyakannya di Sabah dan mempunyai sejarah perjalanan ke negeri itu. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 12,088 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan adalah 1,735 kes. Sementara itu, 121 kes pulih dicatatkan hari ini. Ia menjadikan jumlah kumulatif kes yang pulih sepenuhnya dari COVID-19 adalah sebanyak 10,216 kes. Sehingga kini terdapat 29 kes positif yang sedang dirawat di ICU dan 4 daripada mereka memerlukan bantuan pernafasan. Terdapat 1 kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia 137 kes.
Tindakan aktif dan agresif petugas Barisan Harapan di lapangan dalam usaha mengekang penularan COVID-19 menjadi faktor kepada peningkatan trend jumlah kes harian. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, trend jumlah dan pecahan kes baru positif COVID-19 hari ini adalah hampir sama seperti yang dilaporkan akhir-akhir ini. Adalah didapati trend jumlah dan pecahan kes baru positif COVID-19 pada hari ini adalah lebih kurang sama seperti yang dilaporkan akhir-akhir ini, di mana masih berlaku peningkatan kes di kluster Tembok Kedah yang mencatatkan 97 kes dan juga kes-kes di negeri Sabah yang mencatatkan 155 kes. Selebihnya 65 kes dilaporkan di beberapa negeri lain. Ini termasuk 37 kes yang merupakan pengunjung pulang dari negeri Sabah yang telah dapat dikesan susulan ujian saringan yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan ke atas mereka. Malahan trend jumlah kes harian ini adalah hasil tindakan aktif dan agresif di lapangan untuk mengekang penularan COVID-19. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menafikan dakwaan yang menyatakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan dilaksanakan semula di seluruh negara. Sebaliknya, beliau berkata, jika terdapat peningkatan kes yang tinggi di sesuatu kawasan, PKPD secara pentadbiran akan dilaksanakan secara bersasar. Dan saya dah katakan, takkan ada mungkin kosong di seluruh negara. Kerana seperti saya kata, COVID-19 ini masih lagi berada di sekeliling kita. Besok lusa mungkin ada orang lain akan kena COVID-19 ini. Jadi kalau kita 1-2 kes kita nak lock seluruh negara, sampai bila pun negara kita, negeri-negeri dan sebagainya tidak boleh dibuka. Kerana PKP akan terus dikenakan di seluruh negara kerana 1-2 kes ini. Jadi sebab itulah belum lagi. Dan kalau pun tinggi, sebagai contoh Selangor, tiba-tiba jadi 40-50. Kita akan kenal pasti kawasan-kawasan di Selangor tersebut, iaitu targeted area di Selangor itu untuk kita lock secara lokaliti tadi yang dianggap merah tadi. Dan kita tak tutup seluruh Selangor pun. Kalau kena di Shah Alam misalnya, di Shah Alam lah. Itu pun bukan seluruh Shah Alam, mungkin flat di Shah Alam, 1-2 perkampungan di Shah Alam, macam itu saja sebagai contoh. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga berkata jumlah mereka yang positif COVID-19 lepas pulang dari Sabah hanya 1% daripada jumlah keseluruhan. Katanya ia bukan sahaja melibatkan ahli politik tetapi juga mereka yang mengembara sebagai pelancong, urusan rasmi dan lain-lain lagi. Oh, ramai yang kata ahli politik. Saya dah maklumkan. Yang balik daripada Sabah yang telah pun dibuat saringan adalah 13,000 lebih. Dan 130 lebih didapati positif, iaitu 1% daripada mereka yang kembali daripada Sabah. Ramai yang rakyat dah panik seolah-olah separuh. Kalau separuh 7,000 lebih dah positif. Ini hanya 132. Dan ianya bercampur-campur antara orang politik mungkin yang pergi berkempen waktu PRN, saya tidak menafikan, tetapi termasuk jugalah pelancong-pelancong yang melancong di Sabah, orang yang ada tugas rasmi di Sabah, ada yang mempunyai urusan perniagaan di Sabah. Jadi 130 lebih yang 1% itu bukan orang politik semata-mata tetapi bercampur-campur. Semua pihak termasuk para pemimpin yang pulang dari Sabah selepas 27 September lalu diminta lebih bertanggungjawab dengan mengamalkan Perintah Pengawasan dan Pemerhatian di Rumah HSO. Ini kerana data yang diperolehi Kementerian Kesihatan Malaysia menunjukkan peningkatan mendadak kes positif COVID-19 sejak kebelakangan ini dikesan bermula dari negeri tersebut. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Noor Azmi Ghazali berkata, mereka yang telah dikesan positif terus dimasukkan ke hospital untuk rawatan selanjutnya. Yang mana kontak tracing yang dibuat, kan, pengesanan kes yang dibuat secara serius ni, secara tegas ni, yang mana yang kita dapat ni orang-orang ni memang kita kena kuarantin. Dan orang-orang yang balik dari Sabah yang negatif 27 bulan ke atas. 27 bulan ke atas, dia mesti dibuat HSO.
kuarantin di rumah. Semua orang kena ikut undang-undang tu. Jadi setakat ni kita tahu ramai yang ikut SOP, ramai yang buat yang 3 perkara tu. Tapi ada juga yang tak buat. Beliau ditemui selepas merasmikan kempen derma darah di Bagan Serai pada Sabtu. Beliau menyifatkan 287 kes positif COVID-19 yang dicatatkan pada Jumaat sebagai satu tragedi kerana ia yang tertinggi sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan 18 Mac lalu. Bagaimanapun katanya, rakyat tidak perlu panik, sebaliknya terus mengamalkan prosedur operasi standard SOP seperti pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal dan menggunakan cecair pembasmi kuman di samping tidak keluar rumah jika tiada urusan. 3 kes import COVID-19 baru dilaporkan di Sarawak pada Sabtu. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, 2 kes didaftarkan di Sibu manakala 1 di Kuching, sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 716 kes. Kes pertama melibatkan anggota keselamatan yang tiba dari Tawau. Kes kedua pula melibatkan guru yang bertugas di sebuah sekolah di Tambunan. Dan kes ketiga merupakan lelaki yang bekerja di pelantar minyak di Kota Kinabalu, Sabah. Keputusan ujian saringan RT-PCR yang dijalankan ke atas ketiga-tiga kes itu iaitu pada 2 Oktober lalu ketika mereka transit di lapangan terbang Kuching sebelum ke destinasi terakhir didapati positif COVID-19. Turut dimuatkan dalam kenyataan JPBN Sarawak, makluman Pejabat Kesihatan Daerah Sepang, Selangor berkenaan seorang warga tempatan dari Miri yang dilaporkan positif COVID-19 pada 1 Oktober. Melalui siasatan yang dijalankan, kes dikatakan melalui transit di Kuala Lumpur sebelum dijadual terbang untuk bertugas di sebuah syarikat minyak dan gas di Iraq pada 30 September 2020. Walau demikian, kes berjaya dikesan dan dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan lanjut. Sebelum itu, kes punyai sejarah perjalanan di Miri dan telah melawat keluarga di Padaleh Bario Marudi dalam tempoh 14 hari lepas. Pengesanan konten rapat kini sedang giat dijalankan oleh Pejabat Kesihatan bahagian Miri. Kebarangkalian untuk pilihan raya negeri Sarawak ke-12 diadakan tahun ini adalah rendah. Perkara itu dinyatakan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Profesor Datuk Dr. Sim Kui Hian, susulan kes positif COVID-19 dalam negara yang kembali meningkat. Election maybe next year. Remember, nobody expect Donald Trump to kena virus. Dia lari dia ke sana ke sini, no face mask. So it's important for us. On the serious note the same virus still around. Tegas SIM, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS telah menggerakkan kawalan yang sangat ketat dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19. Untuk rekod, Sarawak telah mencatatkan 19 kematian akibat COVID-19. Kes pertama membabitkan seorang pester berusia 60 tahun yang meninggal dunia di Hospital Umum Sarawak pada 17 Mac lepas. Kenapa PKP tidak lagi sesuai dilaksanakan? Untuk membincangkan situasi COVID-19 di negara, bersama kita menerusi Skype ketika ini ialah Profesor Madya Dr. Malina Osman. Beliau merupakan pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Prof, kita melihat kepada angka hari ini paling tinggi kes baru di Malaysia 317. Bagaimana Prof melihat situasi ini dan punca yang menyebabkan peningkatan kes mendadak, Prof? Kes pada hari ini adalah merupakan yang tertinggi yang kita catatkan sejak kita melaksanakan PKPP bulan Jun lalu. Dan kalau kita semak balik data kita, keadaan yang sama kita hadapi sebaik saja PKP 18 Mac lalu bermula. Kita menghadapi keadaan yang agak getih ketika itu. Pada masa ini, pada pandangan saya kes peningkatan kes adalah sebenarnya telah bermula sejak awal September lalu dengan banyak kes di Sabah dan juga Kedah pada ketika itu. Bagaimanapun penularan pada waktu itu masih dapat dikekang, namun disebabkan oleh beberapa keadaan termasuk proses ataupun aktiviti pilihan raya baru-baru ini
dan juga proses-proses saringan yang lebih ketat menyebabkan banyak lagi kes-kes yang telah didapati di komuniti dan menyebabkan peningkatan kes mendadak. Pada pendapat saya, keadaan agak masih terkawal dan kita perlu menghadapinya dengan tenang dan juga mematuhi semua SOP-SOP dengan lebih baik bagi mengekang penularan yang lebih buruk. Bagaimana Prof melihat langkah yang disebut Datuk Seri Ismail Sabri di mana beliau berkata tidak akan melaksanakan PKP, tidak akan melaksanakan semula PKP, sebaliknya akan menggunakan langkah yang lebih bersasar iaitu TEMCO? Saya pernah mengulas tentang isu ini sebelum ini yang mana pada pandangan saya dengan peningkatan kes dan juga pengalaman yang telah kita lalui sebelum ini, PKP seluruh negara seperti mana yang kita laksanakan bulan Mac lalu mungkin tidak begitu sesuai. Kita masih banyak lagi zon-zon hijau yang mana rakyat di negara ini boleh menjalankan kehidupan seperti biasa tetapi dengan mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan. Bagaimanapun tumpuan perlu diberikan kepada tempat-tempat yang mencatatkan kes yang tinggi serta risiko penularan dan juga mungkin berlakunya potensi peningkatan kes secara mendadak. Di tempat-tempat tersebut perlu dilaksanakan perintah kawalan pergerakan bersasar yang dipertingkatkan. Keadaan ini sebenarnya dapat dilaksanakan pada pandangan saya dengan lebih berkesan disebabkan oleh pengesanan kes dapat dilakukan dengan lebih pantas dan oleh barisan hadapan kita yang telah berpengalaman dan ia dapat juga melindungi kes ini dari terus menular di peringkat komuniti. Secara umum, apa yang dilakukan oleh kerajaan ini bagi saya menimbang keadaan yang terbaik, bagaimana kita dapat meneruskan ekonomi dan dalam masa yang sama kita dapat mengawal penularan yang lebih teruk di peringkat komuniti. Baik, terima kasih Prof Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam dari UPM. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Hampir 50% kematian COVID-19 di dunia dari India. Kes kematian akibat COVID-19 di India melepasi angka 100,000. Jumlah korban di negara itu merangkumi hampir 10% daripada jumlah kematian di seluruh dunia. India adalah negara ketiga paling terjejas teruk akibat COVID-19 selepas Amerika Syarikat dan Brazil. Sementara itu, Kementerian Kesihatan India mengesahkan jumlah jangkitan mencecah 6.4 juta kes dengan pertambahan hampir 80,000 kes dalam tempoh 24 jam. Di New Delhi, penggali kubur mengalami kesukaran untuk mencari ruang mengebumikan mangsa kerana jumlah kematian yang tinggi. Pakar berpendapat jumlah sebenar kematian berkait dengan COVID-19 jauh lebih tinggi berikutan ujian saringan yang rendah di negara itu dan kes kematian tidak direkodkan secara teratur. Kes COVID-19 di Indonesia masih belum menunjukkan tanda semakin reda selepas hampir 7 bulan virus itu mula dikesan. Setakat Sabtu, kes harian melebihi angka 4,000 dengan 4,007 lagi kes COVID-19 dikesan. Penambahan kes tersebut menjadikan jumlah kes COVID-19 di Indonesia meningkat kepada 299,506 kes. Jumlah pesakit yang telah sembuh pula turut catat peningkatan sehingga 225,052 kes. Sementara itu, pemerintah Indonesia melaporkan sebanyak 83 lagi kes kematian akibat COVID-19. Ia menjadikan jumlah angka kematian di Republik itu sebanyak 11,055 kes. Ketika seluruh dunia dibadai pandemik COVID-19, Antartika masih kekal bebas daripada virus berkenaan. Saintis dan tentera yang tinggal di pangkalan Antartika merupakan antara ratusan yang masih tidak terjejas daripada wabak berkenaan. Terdapat kira-kira 400 individu yang tinggal di 13 pangkalan di kawasan berkenaan, yang mana 6 merupakan pangkalan tetap dan selebihnya hanya beroperasi pada musim panas. Sekolah di Pangkalan Esperanza merupakan antara institut pendidikan di negara itu yang membenarkan kelas diadakan secara bersemuka bagi 15 kanak-kanak dan remaja yang tinggal di pangkalan berkenaan.
Bagi mengelakkan peningkatan risiko penduduk Antartika daripada dijangkiti COVID-19 pada musim panas yang bermula pada November, Argentina merancang untuk menghantar hanya 400 anggota tentera dan pegawai saintifik ke pangkalan Antartika dan bukannya 2,000 orang seperti tahun sebelum ini. Kesemua kaki tangan yang akan ke Antartika pada musim panas akan menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum dan selepas tempoh kuarantin di pangkalan tentera Campo de Mayo di Buenos Aires. Walaupun semua pangkalan mempunyai doktor dan mesin ventilator, namun mereka tidak mempunyai sumber kit ujian COVID-19. Setakat Sabtu, Argentina merekodkan 779,689 kes positif COVID-19 dan 20,599 kes kematian. Sekian Awani 745 malam ini. Saya Cynthia Eng. Salam hormat dan selamat malam.